Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 2 minggu yang lepas, setepatnya pada 27 Oktober 2021, sampai kepada saya sebuah video pendek di mana Ustaz Azhar Idrus dan juga Ustaz Nuruddin, mereka sedang duduk-duduk dan menjamu selera, ya. Dan Ustaz Nuruddin membaca doa sebelum makan. Kemudian dari situ timbul pula perbincangan yang ringkas tentang doa sebelum makan ni. Dan yang menarik perhatian saya ialah apabila Ustaz Azhar Idrus berkata, tak silap saya, geng-geng Wahabi ni kata siapa baca doa sebelum makan dia masuk neraka. Biar benar. Okey. Kemudian bincang-bincang lagi, Ustaz Azhar Idrus berkata lagi, Wahabi ni lagi bodoh daripada haiwan. Okey. Jadi video ini ketika saya menontonnya, saya terlintas untuk memberi ulasan. Tetapi memandangkan ia satu majlis yang tertutup, it is a private event, maka tak sesuai pula saya membuat video secara umum. Tetapi sekarang ini 11 November 2021, sudah lebih kurang 2 minggu, video itu sudah pun tersebar luas sehingga ia bukan lagi menjadi satu majlis yang tertutup. Ia memang tertutup, tetapi apa yang diperbincangkan, apa yang diperkatakan itu telah pun tersebar luas. Maka pada hari ini 11 November saya ingin membuat satu video ringkas bagi menjelaskan sudut pandang Wahabi tentang doa sebelum makan. Baik, beberapa perkara, ya. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, sila tonton video yang saya maksudkan. Ada saya bagi di bahagian description di bawah. Ia sebenarnya adalah Facebook video, ya. Sila tonton terlebih dahulu. Baik, beberapa perkara yang saya nak jelaskan, ya. Pertama, dalam video itu dikatakan bahawa doa yang lazim kita baca ni, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kononnya geng-geng Wahabi kata doa ini tak ada. Jadi kalau siapa-siapa baca dia masuk neraka. Okey. Jadi yang benar doa ini ada. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a, oleh Imam Ibnu Adi dalam Akamil fi Du'afa Ar-Rijal, Imam Ibnu Sunni dalam Amal Al-Yawm wal Lail, dan juga dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. So, what is the problem? Jadi apa masalahnya? Okay, masalah tu bukannya doa ni ada atau tidak, tetapi sanad doa tersebut apabila ia disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darjatnya dhaif jiddan, yang ini sangat lemah. Penjelasan tentang darjat hadis tersebut ada saya bagi di bahagian description juga, sila rujuk bagi sesiapa yang ingin tahu. Maka memandangkan doa ini darjatnya dhaif jiddan, maka tidak tepat untuk disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dalam bab ini, dalam isu ini ada yang sahih daripada baginda, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar bin Abi Salamah. Beliau menerangkan bahawa beliau ketika kanak-kanak berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila hendak makan, tangannya semua benda dia nak capai, maka Rasulullah menegur beliau, wahai ghulam, mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, makanlah dengan tangan kanan kamu dan ambillah yang terdekat dengan kamu, jangan pergi merayau-rayau tangan itu, ya. Maka Umar bin Abi Salamah menceritakan, sejak itu aku pun makan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadaku, ya. Jadi yang lazim kita baca tu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, iaitu dhaif jiddan. Yang sahih ialah bismillah sahaja, sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam sebuah riwayat lain, riwayat Imam Al-Tirmizi, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kalian hendak makan, maka katakanlah bismillah, dan jika dia terlupa, maka bacalah bismillahi awalihi wa akhirihi. Bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Jadi itu yang sahih. Baik. Sekarang ini Ustaz Nuruddin kemudiannya membaca sebuah doa yang beliau kata adalah Syamil Al-Tirmizi, tentang baginda menyebut Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Dan apabila diberikan susu, baginda berdoa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya. Yang itu betul. Ada dalam Sunan Tirmizi daripada Abdullah ibnu Abbas.
radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalid bin Al-Walid berkunjung ke rumah Maimunah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah menghidangkan mereka sebekas susu. Maka Rasulullah minum. Selepas itu, sebelum nak offer pada Ibnu Abbas duduk sebelah kanan, Khalid Al-Walid sebelah kiri. Rasulullah bertanya dulu, hak kamu untuk minum, tapi bagi Khalid dulu boleh tak? Abdullah bin Abbas kata, tak nak, aku nak minum dulu juga. Okey, tak apa. Kemudian Rasulullah bersabda, sesiapa yang diberi makanan oleh Allah kepadanya, maka hendaklah dia berkata, hendaklah dia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Dan sesiapa yang diberi minum susu oleh Allah, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada minuman ini dan berilah kami tambahan daripadanya. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada makanan atau minuman yang lebih baik daripada susu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan. Juga dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, juga dinilai hasan oleh Syuaib Al-Arnaud. Jadi doa yang dibaca oleh Ustaz Nuruddin itu betul ada, akan tetapi ia tidak boleh digunakan untuk menguatkan doa yang lazim kita baca, yang ini Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak baca bismillah boleh, nak baca doa yang daripada Sunan Tirmizi itu pun boleh. Sebab kedua-duanya ada memiliki sandarannya, ada memiliki rujukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan seterusnya, geng-geng Wahabi ni tahu ke doa tu? Geng-geng Wahabi ni dia tak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebab geng Wahabi ni dia geng hadis sahih. Okey. Jadi yang Allahumma barik lana fihi wa at'imna minhu, yang itu baca tak? Okey, baca. Buktinya apa? Okey. Ada satu buku kecil, kitab kecil yang terkenal dengan nama Hisnul Muslim. Perisai, pendinding ataupun perisai seorang Muslim yang disusun oleh seorang syekh, ya, syekh yang bernama Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Okay. Seorang yang digelar juga sebagai Wahabi. Kitab beliau ini kitab kecil, sangat masyhur. Kalau cari di Shopee ada, cari di Lazada ada, aplikasi Android ada, aplikasi iOS ada. Saya pun sendiri menggunakannya, adalah telefon saya ini untuk Android, ya. Jadi mari kita rujuk. Okay, Hisnul Muslim ni adalah satu kitab kecil yang menghimpun doa-doa, zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada suasana tertentu atau waktu tertentu. Doa bangun tidur, doa masuk tandas, doa keluar tandas, doa pakai pakaian, doa sebelum makan, selepas makan dan sebagainya, macam-macam event, macam-macam peristiwa sebelum nak buat, selepas nak buat. Apa yang ada daripada Rasulullah, beliau menghimpunkannya. Dan kitab ini sangat masyhur, sudah pun diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Bahasa Inggeris ada, Melayu pun ada tak silap saya, Indonesia pun ada, dan boleh dimuat turun secara percuma dalam aplikasi iOS ataupun Android. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum memilikinya, sila download. Sila baca. Ia satu buku yang sangat bermanfaat, ya. Kalau suka hard copy, suka nak pegang, okey, silakan tengok saja di Shopee ataupun di Lazada, Hisnul Muslim, ataupun mungkin mereka letak terjemahan tajuk tu, perisai seorang Muslim. Baik, kita lihat doa nombor 69, ya. Saya punya ni, doa nombor 69. Yang pertama yang dikemukakan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yang saya baca tadi, ya. Iza akala ahadukum ta'aman falyakul. Jika seseorang daripada kalian hendak makan, maka katakanlah bismillah. Dan jika dia terlupa pada awalnya, maka katakanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ya. Kalau boleh nampak, ya, itu yang pertama. Doa yang kedua. Okey, sebelah aja. Doa yang kedua. Doa yang kedua itu yang apa nak kata, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Dan apabila diberi minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Jadi doa ini bukannya Wahabi tak tahu. Okey, ada. Okey, sebelah-sebelah saja.
Right? Sebelah-sebelah sahaja memang ada dan memang diketahui. Akan tetapi doa ini, walaupun ia dimulakan dengan Allahumma barik lana, ia tidak boleh dijadikan sebagai penguat ke atas doa Allahumma barik lana yang biasa dibaca oleh masyarakat yang saya terangkan tadi, darjatnya dhaif jiddan. Okey, ada perbezaan di situ. Jadi kalau nak baca Allahumma barik lana ni, baca yang dalam Sunan Tirmizi ni, bukan daripada yang kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi tersebut. Okey, kita memberi keutamaan kepada hadis-hadis yang sahih dan juga hasan. Baik. Tapi Wahabi ni tak pernah nampak pun orang angkat tangan sebelum makan. Ada nampak Wahabi angkat tangan sebelum makan? Okey, tak ada. Okey, apabila tak angkat tangan, bukan bererti tak baca doa. Cumanya, Wahabi ni mereka berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW sehingga perkara-perkara detail yang kecil-kecil. Termasuklah apabila baginda membaca sesuatu doa itu, baginda angkat tangan ataupun tidak. Maka dalam isu doa sebelum makan, tidak diriwayatkan ataupun tidak diketahui adanya riwayat bahawa Rasulullah SAW mengangkat tangan. Ya, jadi apabila baginda mengajar doa ni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas yang bersama dengan Khalid Al-Walid tu, apabila baginda mengajar tu pun baginda tidak mengangkat tangan. Sebab itu Wahabi ataupun geng hadis sahih ataupun pecinta sunnah, apa-apa kalian nak panggil, okay, silakan. Apabila nak berdoa sebelum makan, kadang sebahagian mereka hanya baca bismillah, sebahagian mereka ingin membaca yang ni, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, tetapi mereka tidak angkat tangan. Okay, sebab Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan ketika membaca doa sebelum makan. Okay. Jangan pula salah faham, jangan pula lepas ni kata, tengok tu Wahabi kata dilarang mengangkat tangan. Bukan begitu. Berdoa ni boleh angkat tangan sangat tinggi, tapi ada kalanya tidak diangkat tangan, dan salah satu suasana tidak diangkat tangan salah satu suasana tidak diangkat tangan ketika berdoa ialah sebelum makan. Okey, bezakan di sini ya. Jadi sekarang isu yang kemudiannya, kalau nak baca juga doa yang lazim tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, masuk neraka ke? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sejauh kajian saya tak jumpa pula pandangannya berkata kalau seseorang tu nak juga baca doa itu, dia masuk neraka. Yang ditekankan ialah doa itu dhaif jiddan. Maka ayuh kita amalkan doa ataupun bacaan yang sahih. Yang ini bismillah ataupun Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kita baca yang sahih, yang hasan, dan kita tinggalkan yang dhaif jiddan. Tapi kalau seseorang itu nak juga baca, sebab kadang-kadang seseorang tu dia kata, saya lebih yakinlah Imam Nawawi dah letak dalam kitabnya Al-Azkar, saya lebih yakin dengan apa yang disusun oleh Imam Nawawi. Okey, tak apa, silakan. Ataupun setengah orang, dia masih tak boleh faham. Kenapa pula Nabi cakap kau kata lemah? Kenapa pula Nabi cakap engkau kata palsu? Tak baik tau. Nabi cakap berdasarkan wahyu. Dia masih tak faham-faham lagi tentang darjat hadis, tentang sanad. Padahal orang yang sama tu dalam ilmu dunia super high level, super professional. Tapi dalam hal agama ni traffic jam. Dia tak boleh brain sampai kita pun tak boleh brain. Kenapa dia tak boleh brain? Okey, dia nak baca juga. Okey, tak apa, silakan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang membaca doa tersebut, atau orang tu masih nak baca juga, ia bukanlah sesuatu yang akan menyebabkan dia masuk neraka. Jadi saya pun hairanlah, Wahabi manalah yang kata kalau tetap nak baca doa tu masuk neraka. Okay? Dan doa itu adalah sesuatu yang umum, sebenarnya boleh dibaca pada bila-bila masa. Sebab Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah kami dalam apa yang kau rezekikan kepada kami dan pelihara kami daripada api neraka. Rezeki ni adalah sesuatu yang apa saja yang diperlukan oleh manusia. Dan ianya boleh jadi makanan, boleh jadi minuman, boleh jadi kesihatan, boleh jadi pakaian, boleh jadi kenderaan, boleh jadi kehidupan yang tenang, boleh jadi anak-anak, dan dia terbuka pada semua. Jadi tak perlu dikhususkan kepada sebelum makan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga dengan sedikit penjelasan ini dapat diluruskan. Okey,
Seandainya berlaku salah faham daripada video asal yang saya masukkan tu ya. Sedikit ulang kaji. Doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa itu ada. Bukan tak ada. Ada, tetapi darjatnya dhaif jiddan. Sangat lemah. Okay, dia bukan kelemahan biasa, tetapi sangat lemah. Atas sikit daripada palsu. Baik. Yang itu dhaif jiddan. Yang sahih daripada Rasulullah SAW ialah baca bismillah. Kalau terlupa nak baca pada awalnya, baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya. Kemudiannya ada juga sebuah riwayat lain yang darjatnya hasan, yang ini membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, ataupun apabila diberi minuman Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Yang itu ada juga riwayat darjatnya hasan. Jika seseorang itu tetap hendak membaca doa yang lazim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, ia bukanlah penyebab dia akan masuk neraka. Okey, bukanlah penyebab dia akan masuk neraka kerana doa tersebut ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga membantu meluruskan ataupun memberi pencerahan dalam isu doa sebelum makan. Baik, InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.